Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi iaitu buku ensiklopedia para Rasulullah. Dan kita akan sambung pada muka surat 214. Pada muka surat 214. Peperangan yang kita akan sentuh pagi ini adalah Perang Taif. Dan Perang Taif ni adalah peperangan rentetan daripada peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Seperti mana yang kita dah bincang dah, setelah kumpulan Hawazin meninggalkan medan perang kerana kekalahan, maka mereka telah berpecah. Pasukan-pasukan musuh ni telah berpecah kepada 3 lokasi. Sebahagian mereka telah berlari ke Autas, melarikan diri ke Autas. Satu lagi telah melarikan diri ke Nakhla. Dan satu lagi melarikan diri ke Taif. Autas dengan Nakhla ni diselesaikan awal lagi. Nanti kita akan bincang lepas ni. Dia dah selesai awal. Yang Taif tu dia mengambil masa yang sangat panjang. Satu riwayat menyebutkan peperangan Taif ni dia mengambil masa selama 40 hari. Lamalah 40 hari. Dan ada juga riwayat yang mengatakan lebih kurang dalam 20 hari. Tapi kebanyakan riwayat sirah yang bawa cerita perang Taif ni, Nabi SAW terlibat dalam peperangan Taif ni dia lebih daripada 15 hari. Dia tak kurang. Dia semuanya lebih daripada 15 hari. Semuanya lebih daripada 15 hari lah. Okey. Baik. Kita bincanglah satu persatu dan hari ini perbincangan kita adalah berkaitan tentang peperangan Taif. Okey, pertamanya tengok muka surat 214. Pada muka surat 214, perang Taif ni adalah rentetan daripada peperangan Hunain. Perang Taif ni adalah rentetan daripada perang Hunain. Tentera musuh yang tewas telah melarikan diri ke Autas, Nakhla dan juga Taif. Kita dah tengok dah di dalam peperangan Hunain tu Nabi SAW dah tawan 6,000 tawanan. Ni ibu-ibu tengok balik muka surat belakang tu, muka surat 211 tu. Pada muka surat 211, saya tak tulis. Ada. 211 tu ibu-ibu boleh tengok dekat bahagian tentera musyrikin, bilangan tentera mereka adalah 20,000 tentera. Yang terkorban dalam perang Hunain ni 70 orang. Dan Nabi SAW dapat tawanan sekitar dalam 6,000 orang tawanan. Artinya ada baki dalam lebih kurang 13,400. 13,400, betul kan? 20,000 tentera, 6,000 dah ditawan. So 70 dah syahid. Jadi lebih kurang dalam 12,000, minta maaf. Lebih kurang dalam 13,000 lebih lah. 13,000 lebih ni lah yang lari ke 3 tempat ni. Autas, Nakhla dan juga Taif. Tapi majoriti mereka yang lari ni kebanyakannya lari ke Taif. Kenapa ke Taif? Sebab Taif ni adalah kawasan pergunungan dan kawasan yang ada kubu-kubu besar. Dan di dalam kubu tu dah komplit dengan makanan-makanan selama setahun. Artinya kalau mereka duduk dalam kubu, menyorok dalam kubu tanpa keluar, dia cukup untuk tempoh setahun. Jadi ramai majoriti tentera-tentera Hawazin ni yang dalam perang Hunain ni melarikan diri ke Taif. Yang lari ke Autas, yang lari ke Nakhla telah kalah. Okey. Jadinya oleh sebab itu Nabi SAW ke Autas untuk menghantar pasukan berkuda muslimin untuk kejar mereka. Yang lari ke Autas, Nabi hantar satu pasukan. Dan di Autas itu ada seorang tentera Hawazin ni, tentera musuh namanya Duraid.
Ingat tak Durait ini siapa? Durait ini adalah tentera tua yang pernah yang pernah menasihatkan Malik. Kan dia ada dua orang ketua pasukan kan. Malik tu ketua pasukan Hawazin, musuh Nabi ni, dan ada seorang lelaki tu namanya Durait. Durait tu dah kata dah pada Malik, jangan bawa tentera kamu ni, jangan bawa wanita-wanita, jangan bawa harta. Sebab kalau kamu kalah, harta kamu, keluarga kamu masih lagi selamat. Tapi Durait ini tak dipedulikan sebab bagi Malik, ketua pasukan musuh ni, dia kata Durait ni tentera pencen, dah tua dah. Jadi dia dah tak ada kepakaran, dia cuma ada pengalaman sahaja. Okey. Jadinya Durait inilah yang lari ke Autas, dan Durait ini berjaya dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'. Dan salah seorang daripada tentera baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Durait dah kalah dah. Yang kedua pula adalah satu lagi pasukan yang lari ke Nakhla. Ini pasukan musuh lah, lari ke Nakhla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar sahabat Nabi iaitu Asy-Syahid Abu Amir Asy'ari. Okey. Abu Amir ni ketua panglima yang Nabi utuskan pergi ke Nakhla, okay, untuk kejar tentera-tentera musuh. Takdir Allah yang Abu Amir ni dia meninggal dunia lah, dia syahid dalam peristiwa tu, dia syahid. Namun tentera musuh tetap kalah di Nakhla, ada pertempuran dan akhirnya mereka kalah. Okay. Maksudnya dekat Autas musuh dah kalah, dekat Nakhla pun musuh dah kalah. Yang tinggalnya sekarang adalah di Taif. Okay, jelasan ibu-ibu, ini peringkat awal lah. Bermulanya peperangan Nabi dan para sahabat di Taif. Dua kawasan lokasi tu dah kalah lah tentera-tentera musuh. Okey, baik. Sementara di Taif pula, Nabi SAW menghantar Khalid bin Al-Walid sebagai ketua panglima lah. Dan pasukannya seramai 1,000 orang tentera untuk mengejar saki-baki musuh daripada Bani Sakif, Hawazin, dan ketuanya Malik bin Auf yang melarikan diri dan berkubur dekat sana. Okay, saya dah bagi tahu pada ibu tadi, kenapa majoriti mereka lari dekat Taif? Sebab di Taif adalah kawasan pergunungan. Okay, bila dia naik ke kawasan pergunungan tu, mungkin bagi mereka agak sukarlah kepada tentera-tentera Islam nak kejar, kononnya lah. Yang keduanya adalah kerana adanya kubu-kubu besar yang ada di Taif. Dan di kubu-kubu itulah telah lengkap dengan bekal-bekal makanan selama setahun. Keperluan mereka cukup dalam tempoh setahun. Jadi dia tak payah bimbang kalau mereka ni tidak keluar daripada kubu tersebut. Jadi sebab itu majoriti tentera musuh lari ke Taif. Okey, kemudian kubu musuh dikepung. Selepas Khalid, barulah Rasulullah SAW menyusur jalan ke Taif, lalu berhenti berdekatan kubu Taif. Di situ baginda Nabi SAW membina markas dan mengambil keputusan untuk mengepung kubu musuh setelah mendapati mereka dibentangi dengan kota yang kukuh. Okey. Markas yang Nabi bina di Taif ni hari ni dibina satu masjid namanya Masjid Taif. Tak tahulah, tak pasti sama ada ibu-ibu pernah lalu ke tidak di Masjid Taif ni. Ada satu masjid tu namanya Masjid Taif. Di masjid itulah markas baginda Nabi SAW membina kubu tentera Islam lah berdekatan dengan kubu musuh. Dan Nabi SAW perhatikan kubu yang diduduki oleh musuh ni dekat Taif ni adalah kubu yang sangat-sangat kukuh. Jadi dalam peristiwa ni lah baginda Nabi SAW dia membawa iaitu Dabbabah dan juga Manjanik. Dabbabah ni dia bawa daripada peristiwa tentera Ad-Dawsi tu yang dia robohkan berhala Zulkarnain. Cerita sebelum ni. Ada berhala yang mereka robohkan daripada kabilah Ad-Dawsi tu. Manjanik itulah yang dia ambil dan dibawa ke Taif. Nabi SAW perintah pada sahabat-sahabat ni, dia dah dapat dah Manjanik dan Dabbabah dalam peristiwa perang sebelum ni. Jadi mereka bawa. Sebab apa? Sebab nak lontarkan peluru-peluru ke kubu-kubu di Taif ni lah untuk meruntuhkan. Okay? Baik. Pengepungan mengambil masa yang sangat lama lah. Menurut Anas, dia berlarutan selama 40 hari. Namun tentera musuh tidak juga menyerah kalah. Mereka tak nak kalah. Okey, dalam tempoh pengepungan ini terjadi adegan berpanah-panahan dan lontaran antara kedua-dua pihak. Sebaik sahaja tentera Islam mengepung,
mereka dipanah bertubi-tubi dengan panah dan besi panas oleh penduduk kubu. Maksudnya tentera-tentera musuh ni bila baginda Nabi SAW menghampiri kubu ni, mereka akan panah daripada atas. Dia duduk daripada menara-menara kubu ni, mereka akan panah. Dan sebahagian daripada sahabat Nabi SAW ada yang syahid lah dalam peristiwa ni. Ada yang syahid. Dan lebih ganas lagi, tentera-tentera musuh ni, dia ambil lembing-lembing dan besi-besi yang telah dibakar. Lalu dilepaskan daripada atas. Sama ada dia lempar daripada atas ataupun dipanah daripada atas. Dan itu yang menyebabkan ada beberapa tempat di markas tentera muslimin terbakar. Okey. Sebab ini antaralah cara tentera musuh menghadapi tentera muslimin lah yang mereka lakukan seperti itu. Okey. Ramai tentera Islam yang mengalami luka-luka dan 12 daripadanya syahid. Keadaan ini memaksa tentera Islam berpindah ke markas yang baru. Okey, mereka larilah buat markas yang baru. Okey, Nabi SAW ubah strategi. Cara pertama, mula-mula nak one by one, nak berhadapan, tapi nampak gaya macam tak mampu. Jadi baginda Nabi SAW tukar strategi dengan lebih cepatlah. Apa yang Nabi buat? Oleh sebab pihak musuh enggan menyerang kalah dan mampu bertahan lebih lama di dalam kubu setelah menyediakan bekalan keperluan yang mencukupi selama setahun untuk kegunaan mereka, maka Rasulullah menggunakan serangan dengan menggunakan manjanik dan juga dabbabah. Manjanik ni fungsi dia macam meriam, dabbabah ni fungsi dia macam kereta kebal. Dabbabah ni dirempuh. Okey, dia rempuh kota, dia rempuh tembok sampai runtuh lah. Okey, manakala manjani ni dia lemparkan batu, peluru batu ni untuk serang kubu-kubu musuh. Okey, ada dua senjata kat sini. Namun mereka berjaya menangkisnya dengan melontarkan besi-besi panas sehingga terbakar senjata-senjata tentera muslimin. Sebab apa? Sebab dabbabah dan manjani ni dia juga daripada kayu lah. Jadi bila mereka menghampiri, berjaya. Namun pihak musuh pun bijak juga. Jadi dia membalas dengan serangan daripada besi-besi yang dipanaskan, yang dibakar. Jadi bila terkena kepada senjata-senjata ni, maka senjata-senjata ni pun terbakar. Okey. Jadi mereka berjayalah menahan daripada serangan baginda Nabi SAW. Okey. Melihat serangan fizikal tidak mampu menewaskan mereka, Nabi SAW mengubah strategi dengan menggunakan serangan psikologi. Okey. Sekarang kita boleh nampak dua serangan fizikal gagal. Maksudnya serangan one by one. Kita berhadapan dengan panah-panah dan lembing, gagal. Mereka datang dengan manjani dan juga dabbabah pun gagal. Jadinya Nabi gunakan serangan psikologi. Apa serangan psikologi yang Nabi lakukan? Iaitu Nabi menebang dan juga membakar kebun anggur di Taif. Okey. Baginda memerintahkan para sahabat membakar kebun-kebun anggur di sekitar Taif. Maksudnya kebun anggur dibakar dan juga ditebang. Nabi tebang dan Nabi bakar sejauh-jauhnya. Sedangkan kita tahu di dalam peperangan di dalam Islam tidak dibenarkan membunuh orang tua, membunuh kanak-kanak, meruntuhkan rumah ibadah dan termasuklah tidak dibenarkan memotokkan. Ini salah satu daripada adab di dalam jihad. Tapi Nabi SAW terpaksa menggunakan strategi ini dan Allah Subhanahu Wa Taala meredailah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sebab ini adalah salah satu daripada taktikal. Okey, bukanlah sebarang-sebarang. Nabi jadikan itu adalah sebagai pilihan akhir. Okey, pilihan akhir. Bukan first kali Nabi dah tebang, tidak. Itu adalah pilihan akhir sebagai ugutan sahaja. Ugutan kepada pihak-pihak musuh ni agar menyerah kalah. Okey. Dan Nabi SAW ni, kalau kita perasan, kenapa tentera-tentera zaman dahulu apabila ditebang pokok, dibakar kebun-kebun mereka akan mudah menyerah kalah. Kita kena bayangkan kebun-kebun zaman dahulu tu dia seolah-olahnya adalah gedung-gedung perniagaan. Gedung-gedung perniagaan. Bayangkan ada si fulan ni dia memiliki satu syarikat perniagaan yang sangat menguntungkan. Dia sanggup buat apa sahaja untuk selamatkan diri dia. Tapi bila orang ugut, kalau kamu tak nak menyerah kalah, saya bakar kamu punya syarikat ni. Contohlah, kamu punya pejabat ni saya bakar. Selalunya
kita akan kalah kat situ lah, sebab kita lebih menyayangi harta kita berbanding kita menyayangi nyawa kita kan. Jadi sebab itulah kalau nak dibandingkan dengan zaman dahulu, syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan pada hari ini, zaman dahulu adalah merujuk kepada kebun-kebun ataupun pokok-pokok yang mereka tanam. Sebab daripada pokok dan kebun itulah menjadi makanan pada mereka dan juga menjadi sumber pendapatan kepada mereka. Jadi kerana mereka sayang sungguh dengan harta-harta mereka, jadi mereka pun mengalah lah. Dan itulah baginda Nabi SAW menggunakan strategi secara psikologi. Okay? Ternyata strategi ni berjaya. Mana orang semua akan kalah. Sebab harta ni semua orang kalah. Okay. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala suruh kita korban apa? Allah akan sebut kita korbankan harta kita dan kita korbankan nyawa kita. Allah Ta'ala dahulukan dengan perkataan al-malu wal banun. Fitnah yang utama sekali adalah fitnah harta. Barulah fitnah anak-anak ataupun nyawa lah. Harta dulu baru nyawa. Sebab orang sanggup korbankan nyawa demi harta dia. Orang sanggup buat apa sahaja demi harta dia. Bahkan dia sanggup berbunuhan demi harta dia. Tapi untuk korbankan harta belum tentu lagi manusia mampu. Ini kecintaan lah manusia kepada harta. Okay, jadi Nabi SAW dengan kebijakannya mengikutlah situasi pada zaman baginda Nabi, Nabi buat serangan secara psikologi lah. Okay, jadi strategi yang Nabi buat ni berjaya. Tentera musuh daripada Bani Saqif mula mengurangkan serangan mereka dan memohon Rasulullah SAW agar menghentikannya. Maksudnya jangan tebang pokok lagi dan jangan bakar kebun-kebun kami. Nabi SAW memerintahkan ada seseorang, maksudnya seorang sahabat ni dia jadi speaker, tolong sampaikan arahan daripada Nabi, iaitu Nabi perintahkan kepada orang-orang Saqif ni, musuh-musuh Nabi ni, mana-mana ahli kota yang keluar daripada kota dan datang menyerah, maka mereka semua akan dibebaskan. Maksudnya Nabi memberikan pengampunan. Siapa yang keluar sekarang, semua kami bebaskan. Tak akan ditawan ataupun tidak akan dijadikan sebagai hamba. Cuma kena serah diri. Lawangan tu tak sia-sia. 23 orang tentera musuh menyahutnya dan mereka dibebaskan oleh Rasulullah. Strategi ini benar-benar berhasil melemahkan musuh dalam benteng Taif untuk meneruskan penentangan mereka. Ada tak yang dalam kubu tu lagi? Ada, ramai lagi lah. Tapi yang menyerah adalah 23 orang. Sebab baginda Nabi SAW bukan nak bunuh mereka pun. Dan Nabi SAW bukan nak rampas harta mereka pun. Yang Nabi nak adalah mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul. Walaupun kita katalah 23 orang je beriman, walaupun 23 orang yang kembali, yang menyerah, tapi 23 orang ni beriman, itu cukup memberikan kepuasan lah kepada baginda Nabi SAW. Okay, ini antara lah. Okay, baik. Nabi SAW pun berundur. Okay, atas sebab bekalan makanan musuh yang cukup selama setahun dan tentera muslimin yang semakin ramai cedera, Rasulullah SAW meminta pandangan daripada Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Naufal berkata, mereka ni macam musang di dalam lubang. Kalau engkau terus menanti, akhirnya engkau akan berjaya juga menangkapnya. Namun jika engkau membiarkan, dia juga tidak akan membahayakan kamu. Maksudnya mudah je. Maksudnya kalau Nabi SAW stay, tunggu lagi. Bayangkan dah 40 hari dah. Sahabat-sahabat Nabi dah penat dah. Kita dah pergi perang Hunain. Kemudian berlanjutan ada yang ke Autas, ke Nakhla. Kemudian sekarang dah sampai 40 hari duduk dekat Taif dah ni. Sekarang ni macam mana, kita nak teruskan atau tidak? Jadi Nabi tanya sahabat. Sahabat kata apa? Kalau kita tunggu, kita memang akan dapat tangkap mereka. Mereka akan keluar. Tapi ingat, tempohnya setahun. Tempohnya setahun. Sebab bekalan makanan mereka dalam tu cukup setahun. Kalau kita tunggu, ya kita berjaya untuk tangkap mereka. Dan kalau kita tak tunggu ataupun kita biarkan, mereka tidak berbahaya. Sebab dia macam musang je. Okay? Dia tak berbahaya pun. Tak ada risiko pun. Kita tinggalkan mereka, mereka tak akan serang balik tentera-tentera Islam. Bila Nabi SAW dengar nasihat ni, Nabi kata kalau macam tu baliklah. Sebab no point lah untuk kita tunggu. Kalau tunggu, setahun baru mereka keluar. Kalau kita biar pun, dia tak jadi apa-apa. Jadi Nabi kata kalau macam tu kita balik.
Tapi sebahagian daripada sahabat Nabi, tentera-tentera Islam ni tak nak balik. Mereka tak nak balik. Dia rasa macam benda tak selesai. Kenapa kita kena pulang? Okey, kita tengok Berdasarkan pandangan itu, Nabi mengambil keputusan untuk menghentikan pengempungan dan berangkat pulang. Biarpun para sahabat agak keberatan, namun tetap akur mengenangkan keadaan mereka yang mengalami luka-luka. Di sini ada satu cerita. Waktu Nabi kata, jomlah kita balik. Dah tak ada apa-apa dah. Sahabat-sahabat Nabi tak nak. Dan mereka kata, apa salahnya kalau kita masih lagi stay dan kita buat kepungan. Mana tahu mereka keluar. Bila dia kata macam tu, Nabi kata, okey tak apa, kita stay dan kita kepung lagi. Maka tempoh kepungan tu dilanjutkan. Sebab itu ada riwayat kata 20 hari, ada riwayat kata 40 hari. Tapi ada juga riwayat yang kata 15 hari maupun 18 hari. Ada juga riwayat. Tapi riwayat Imam Muslim dan sebagainya disebut 40 hari. Ini nak tunjukkan Nabi dah buat kepungan yang lama, lebih daripada setengah bulan, namun ada extend, lanjutan lagi. Sebab ada para sahabat dia tak puas hati. Dia kata, alang-alang kita duduk sini, stay lagi. Tak apa, biar kami tunggu. Tapi, sahabat-sahabat yang stay tu menambahkan lagi luka, cedera mereka tu menjadi lebih parah. Sebab masing-masing dah kepenatan dan masing-masing dah cedera parah dalam peperangan-peperangan sebelum ni. Okay, dipanah pula dengan lembing-lembing dan anak panah yang dipanaskan. Jadi, bila mereka extend lagi tempoh duduk dekat Taif, kita pun tahu Taif ni sejuk kan, ada musim-musimnya dia sejuk. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni lagi lama dia stay, bertambah-tambah lagi cedera parah mereka. Akhir sekali sahabat Nabi pun kata pada Nabi SAW, kita dah tak tahan dah. Maksudnya dah tak larat dah untuk teruskan lagi pengepungan. Dan Nabi SAW kata, kalau macam tu kita balik. Dan semua tentera sahabat Nabi akur dan semuanya balik. Dan dalam riwayat yang sahih menyebutkan, baginda Nabi SAW waktu dia balik daripada Taif ni, Nabi tersenyum melihat gelagat-gelagat tentera-tentera baginda Nabi SAW. Okay? Sebab Nabi dah kata balik dah, tapi diorang kata stay. Tak apalah, kita stay lah. Nak tunjuk kan, nak ikutkan kan, dia punya musyawarah, okay stay lah. Tapi akhirnya mereka sendiri yang surrender. Kalau balik lebih awal lagi bagus kan. Tapi sebabkan mereka nak puaskan hati semua, Nabi SAW pun memenuhilah hajat-hajat para sahabat baginda Nabi SAW. Okey. Okey, kemudian makbulnya doa baginda Nabi SAW. Setahun berikutnya, wakil Bani Saqif bertemu dengan Rasulullah untuk berunding mengenai pengislaman mereka. Maka Rasulullah SAW mengutuskan seorang sahabat ke Taif. Beliau berusaha bersungguh-sungguh berdakwah dan mendidik masyarakat Taif. Akhirnya bumi Taif berjaya diislamkan secara menyeluruh. Okey. Baik, sebenarnya dekat sini ada satu cerita yang saya tak bawa lah. Ceritanya adalah Nabi SAW on the way dia balik tu, ada para sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, doakanlah kecelakaan pada orang Taif ni, orang Saqif, Bani Saqif ni. Sebab mereka ni tak nak beriman, tak nak menyerah kalah dengan kita ni. Dia musuh-musuh yang jahat ni. Nabi SAW dengar je sahabat kata macam tu, Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah kepada Bani Saqif dan biarkanlah mereka itu menerima agama kami. Sahabat suruh Nabi doakan kecelakaan kepada musuh, tapi Nabi doakan yang sebaiknya, iaitu doakan hidayah kepada musuh. Dan Allah Ta'ala mustajabkan. Setahun selepas tu ataupun beberapa bulan lepas tu, tentera-tentera daripada Bani Saqif ni akhirnya menyerah diri kepada Nabi dan beriman kepada baginda Nabi SAW. Okey. Baik, usaha mengislamkan bumi Taif ni berjaya dilaksanakan kurang daripada 12 tahun. Setelah peristiwa Nabi diusir daripada bumi tersebut. Ingat tak cerita tentang Nabi balik daripada Taif waktu tahun yang ke-11, tahun yang ke-10 kenabian. Tahun baginda Nabi SAW berada di Mekah. Lepas kewafatan Abu Talib, lepas kewafatan Khadijah, Nabi dihalau keluar daripada Mekah, Nabi pergi Taif. Kononnya nak berdakwah kan. Dan Nabi ni dikejar oleh budak-budak di Taif ni, membaling Nabi dengan batu, dengan kayu dan sebagainya. Sampailah Nabi jumpa ada seorang lelaki petani yang namanya Adas. Kan?
Dan Nabi SAW pun turun daripada Taif dan didatangi oleh malaikat, yang mana malaikat menawarkan kepada Nabi untuk hempapkan penduduk Sakif ni dengan gunung-gunung yang besar di Mekah. Dan Nabi SAW tak nak menghempap mereka. Optimisnya Nabi doakan hidayah kepada orang-orang Taif. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi ni kurang daripada 12 tahun. Maksudnya sebelum baginda Nabi SAW wafat, Nabi sempatlah tengok orang-orang Taif ni akhirnya Islam, beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Sebab Nabi pernah doakan, kalau mereka tak beriman, Nabi doakan anak cucu mereka itulah yang akan beriman kepada Allah dan juga Rasul. Dan Allah Ta'ala mustajabkan. Okey. Doa Nabi setelah mula berangkat dan keadaan tenang, baginda bersabda, katakanlah kami kembali bertaubat dan memperhambakan diri kepada Tuhan kami dan dipanjatkan pujian ke atasnya. Antara mereka ada yang berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kecelakaan untuk orang Taif ni, orang Bani Sakif ni. Dan lantas Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang Sakif dan bawalah mereka kepada kami. Ini cerita yang waktu Nabi balik daripada perang Taif. Setahun kemudian Allah makbulkan. Orang Sakif kembali kepada Nabi di kota Madinah dan mengisytiharkan untuk memeluk agama Islam. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya nak detailkan sedikit pembahagian harta peperangan di perang Hunain. Okey. Cerita ni saya tak sebut di dalam buku ensiklopedia para Rasulullah. Tapi kalau ibu-ibu ada buku di rumah, iaitu buku Ar-Rahiqul Makhtum, boleh buka. Tengok muka surat 727. Okey. Yang ini adalah pembahagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Okey, Nabi SAW mengagihkan harta rampasan perang ni dengan kebijaksanaan baginda Nabi SAW. Sebelum-sebelum ni kita pernah sentuh dah dalam beberapa peristiwa sebelum ni lah. Cuma hari ni kita akan lebih detailkan sedikit apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, maksudnya habis sahaja daripada perang Taif ni, baginda Nabi SAW kembali semula ke kawasan Hunain. Kembali semula. Ingat tak saya pernah cerita, Nabi SAW bila keluar sahaja daripada Hunain, dia kejar musuh Nabi ni, harta rampasan yang Nabi dan para sahabat dapat tu, mereka tinggalkan dekat satu tempat yang khusus dijaga oleh seorang sahabat Nabi SAW. Kawasan tu hari ni dibina satu masjid, namanya Masjid Ji'ranah. Okay, Masjid Ji'ranah, tempat kita bermiqat tu. Di situlah tempatnya Nabi kumpulkan harta rampasan perang di dalam peperangan Hunain. Okay. Dan lepas Nabi pulang daripada perang Taif ni, Nabi dan para sahabat terus singgah ke kawasan tersebut untuk mengagih-agihkan harta rampasan perang. Maksudnya Nabi dan para sahabat tak terus masuk kota Mekah, tapi dia kembali semula ke Ji'ranah tu untuk membagikan harta pusaka. Okey, berapa banyak yang mereka dapat? Iaitu adanya 6,000 tawanan perang. Ramai kan 6,000 ni. Cuba bayangkan 100, 600 orang, 1,000 orang, kita rasa dah ramai dah. Bayangkan 6,000 orang. 6,000 orang. Kalau satu kapal terbang tu boleh muat dalam 500 penumpang. Kalau kapal terbang besar lah, ada 500 penumpang. Bayangkan ada 6 kapal terbang. Minta maaf. Ada lebih kurang 12 kapal terbang yang nak menampung jemaah seramai 6,000 orang. Kita rasa ramai ni, ramai. Jadi bayangkan kawasan tu penuh dengan manusia. Dan itu adalah harta rampasan perang. Kena ingat, manusia yang ditawan tu, manusia itu akan dijadikan sebagai hamba. Ini harta. Manusia yang dijadikan tawanan tu, dia akan jadi hamba. Ini harta. Kalau tuan dia kata saya nak jual hamba ni, boleh. Dengan nilaian dia mungkin dia cecah berapa ribu, 50,000 dinar. Saya tak ingat lah. Lebih kurang lah, dia ada dia punya jumlah-jumlah pada waktu dulu. 50,000 dinar. Memang kaya raya lah. Okay? Ini antaranya. Kedua, mereka dapat 24,000 unta. Unta sahaja 24,000 ekor. Bukan 24 ekor. Bukan 240. Bukan 2,400. Tapi 24,000 ekor. Kita buat korban
dengar kata masjid ni berapa ekor ni? 15 ekor. Banyaknya contohlah. Ini unta 24,000. Kemudian kambingnya sahaja 40,000 kambing. Kambing ada 40,000. Kemudian dia punya duit dirham dia saja ada lebih kurang dalam 160,000 dirham. Ini saya ringkaskan Dia ada 4,000 ukiyah. Dia bersama dengan 160,000 dirham. Ini adalah harta-harta. Kita dah pernah kira dah. Jumlah total keseluruhan harta yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat dalam perang Hunain ni, kalau dari sudut cash dia, iaitu mereka memiliki dalam 2,480,000 ringgit kita lah. Ini cash yang dirham tadi tu. Okay, 160,000 dirham tu lebih kurang 2,480,000 ringgit Malaysia. Tak termasuk lagi harga unta sebanyak 6,000 ekor. Tak masuk sebanyak 24,000 ekor. Tak masuk kambing sebanyak 40,000 ekor. Lagi banyak lah. Ini harta rampasan. Okey. Sekarang ni macam mana pembahagian harta dia? Kita tengok Okey, setelah Nabi pulang daripada Taif, Nabi SAW singgah ke Ji'ranah, tempat Nabi kumpulkan harta ni. Dan Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang ni selama 10 malam. 10 hari duduk dekat Ji'ranah tu untuk bahagikan harta. Satu, kita tak nafikan. Sebab harta tu terlalu banyak, jadi dia mengambil masa yang sangat panjang untuk diagih-agihkan. Okay, harta banyak ni. Jadi ambil masa selama 10 malam. Okey, 10 malam nak bagi harta ni. Dan Nabi SAW sengaja melewat-lewatkan pembahagian tu. Boleh Nabi cepatkan lagi. Tapi memang sengaja Nabi lewat-lewatkan lagi. Ambil masa sampai 10 malam ni. Sebab apa? Nabi masih lagi bersangka baik dengan musuh-musuh Nabi. Nabi mengharapkan ada sebahagian daripada musuh, iaitu Bani Sakif ke, orang Taif, ataupun Bani Hawazin yang sebelum ni menyerang Nabi dalam perang Hunain ni, Nabi mengharapkan ada yang datang menyerah diri. Maksudnya kalau dia datang menyerah diri, beriman kepada Nabi SAW, nescaya Nabi akan pulangkan semula harta tu. Nabi tak nak harta tu sebenarnya, Nabi tak nak harta. Kalau boleh Nabi nak mereka datang serah diri, bertaubat dan mereka ni beriman kepada Allah dan Rasul. Semua harta yang Nabi dapat tu, Nabi nak pulang pada mereka. Sebab itu Nabi dia lewat-lewatkan pembahagian tu. Mengambil masa sampai 10 malam. Sampai 10 malam Nabi nak agih-agih. 10 hari lah, 10 hari 10 malam duk agihkan harta. Satu sebab harta terlalu banyak, satu lagi sebab Nabi sengaja buat untuk berikan tempoh kepada musuh untuk bertaubat kepada Allah dan Rasul. Tapi sayangnya tak ada orang yang datang untuk bertaubat, tak ada. Yang datang tu, yang kita bincang tadi tu dalam perang Taif tu, kan tentera musuh. Saya kata lepas tu ada datang kan jumpa dengan Nabi SAW tu, dia dah keluar daripada tempoh 10 hari tu. Itu pun nanti kita akan jumpa, itu cerita lagi. Okay? Cerita tak best pula kalau saya cerita awal kan. Okay. Jadi Nabi bagi tempoh lah nak ceritanya. Nabi bukan nak kejar harta lah. Bukan semata-mata harta. Nabi nak bagi peluang kepada musuh sebenarnya untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau kita lah waktu tu dapat harta, happy lah. Kalau boleh cepat-cepat agih, cepat-cepat balik kan. Tapi tidak pada Nabi SAW. Okey, kemudian Nabi SAW mula membahagi-bahagikan harta. Golongan pertama yang Nabi bahagikan harta ini adalah daripada ketua-ketua kabilah orang musyrikin Quraisy. Ni kumpulan pertama yang dapat harta rampasan perang ni. Yang inilah yang membuatkan orang Madinah marah. Bukan marah lah, dia kecil hati dengan perbuatan Nabi. Sebab dia kata apa? Nanti kita akan jumpa dia punya dialog tu. Dia kata pada Nabi SAW, orang Mekah inilah yang lari daripada medan Hunain. Kan kita ingat peristiwa perang Hunain, Nabi sampai lewat sedikit daripada musuh. Musuh dah duduk dekat kawasan-kawasan pegunungan tu. Jadi bila Nabi sampai, Nabi telah diserang terlebih awal. Bila Nabi diserang, orang-orang Hunain semua, tentera-tentera Islam semua bertempiaran lari. Semua lari, melarikan diri. Siapa yang larikan diri ni? Inilah tentera-tentera daripada orang Islam yang disebut sebagai orang Mekah. Orang Mekah yang baru masuk Islam tu. Kan Nabi dah lepas Fatu Mekah,
Jadi orang Mekah dah masuk Islam, join Nabi dalam peperangan Hunain. Yang lari daripada medan perang, inilah orang Islam daripada Mekah ni. Orang Quraisy lah yang baru masuk Islam. Mereka ni lari. Jadi orang Ansar kata, kenapa Nabi bagi harta pada mereka ni sedangkan mereka yang lari daripada medan perang? Kami ni yang berperang dengan Nabi ni sampai berpenat lelah ni, Nabi tak bagi harta pun. Yang itu yang membuatkan kalangan orang Ansar dia sedikit kecil hatilah dengan perbuatan Nabi SAW. Okey, betul lah Kak Mira, dia protes lah dengan keputusan baginda Nabi SAW. Sebab masa agihan tu Nabi tak bertanya pun, Nabi terus agih je. Okey, baik, kita tengok lagi. Kemudian Nabi SAW yang orang utama yang paling awal dapat harta rampasan ni adalah daripada kalangan ketua-ketua kabilah Mekah, okay, yang baru masuk Islam. Apa dalam riwayat kata apa? Nabi SAW telah memberikan kepada Abu Sufyan, ketua orang Mekah ni, iaitu sebanyak 40 uqiyah. Sebanyak 40 uqiyah. Nabi dapat 4,000 uqiyah. Uqiyah ni iaitu kiraan dalam bentuk dirham lah. Kita kira tadi lebih kurang dalam 160,000 dirham. Okay, Nabi dapat 4,000 uqiyah berarti 160,000 dirham. Tapi Nabi berikan kepada Abu Sufyan itu sebanyak iaitu 40 uqiyah. Berapa persen yang dia dapat? Maksudnya Abu Sufyan ni dia dapat banyak. Dia dapat ikut persen lah. Dia dapat 40 uqiyah. Bersamaan dengan nilai kita hari ini iaitu RM24,800 Malaysia. Dia dapat cash. Bila Abu Sufyan dapat dirham tadi tu, lalu Nabi top up lagi dengan diberikan 100 ekor unta. Okey, dia minta dan dia dapat 100 ekor unta. Okey, banyaklah harta yang didapat oleh Abu Sufyan ni. Lalu Abu Sufyan dia dapat harta ni, dia tak puas hati. Dia orang kaya kan. Jadi harta yang dia dapat ni tak banyak, bagi dia tak banyak lah. Orang kaya. Dia dah pernah main duit 100,000, 1 juta. Bila dia dapat 10,000, dia kata ni sikit sangat. Kalau boleh tambah lagi lah. Okay, jadi Abu Sufyan ni dia minta lagi. Dia kata macam mana dengan anak aku iaitu Yazid. Ni anak Abu Sufyan. Macam mana dengan Yazid? Maka Nabi SAW berikan kepada Yazid pun adalah 4,000, minta maaf. Nabi pun memberikan kepada Yazid iaitu nilai RM24,800 cash bersamaan 40 uqiyah. Dan Yazid pun dapat 100 ekor unta. Apa yang Abu Sufyan dapat, Yazid anaknya pun dapat benda yang sama. Bila Abu Sufyan dapat, Abu Sufyan tanya lagi, kalau macam tu, bagaimana pula dengan anak aku iaitu Muawiyah? Nabi tak cakap banyak. Nabi pun berikan pada Abu Sufyan, Muawiyah pun dapat benda yang sama. 40 uqiyah bersamaan 24,000 dan juga dia pun dapat 100 ekor unta. Bayangkan satu family ni saja dapat 300 ekor unta. Satu ekor unta bersamaan dengan 7,000. Kalikan dengan 300 ekor, berapa dah? Dia sahaja je, keluarga dia sahaja dah dapat banyak tu dah. Okey. Kemudian Nabi SAW berikan juga kepada Hakim bin Hizam. Ini seorang lagi pembesar Quraisy ni, Hakim bin Hizam. Dia pun dapat 100 ekor unta. Kemudian dia minta lagi, Hakim bin Hizam, orang Mekah, orang kaya raya, ahli-ahli korporat ni, dia dapat dah 100 ekor unta. Jadi bila dia dapat 100 ekor unta, dia kata, ya Allah Rasulullah, nak lagi? Nabi tambah lagi 100 ekor unta. Dia pun dapat. Puas hati dah. Lega dia. Kemudian Nabi berikan kepada Safwan bin Umayyah. Ini kita dah bincang dah Safwan bin Umayyah minggu lepas. Okey. Satu sahabat Nabi SAW, zaman dia musyrik dulu, dia macam ayah dia, Umayyah bin Khalaf, yang memang mata duitan lah. Okey. Nabi beri pada dia 100 ekor unta. Kemudian Nabi tambah lagi 100 ekor unta. Kemudian Nabi tambah lagi 100 ekor unta. Safwan bin Umayyah seorang, tapi dia dapat 300 ekor unta. Punya banyak dia dapat 300 ekor unta. Saya tak puas hati, saya nak kira berapa lah dia dapat nilaian dia. Kejap kita check. Berapa dia dapat Okeylah. Lebih kurang kalau tukarkan kepada nilaian ringgit, dia dapat lebih kurang dalam 2 juta. Okey. 300 ekor unta tu lebih kurang dalam 3 juta. Hampir 3 juta. Okey. Itu nilai yang Nabi bagi macam tu je. Okey, kemudian
Nabi SAW berikan lagi kepada Al-Haris bin Kildah. Okay, Al-Haris bin Kildah, iaitu sebanyak 100 ekor unta, pun sama juga. Dan Nabi SAW terus memberikan kepada setiap pembesar-pembesar Quraisy. Dan setiap pembesar Quraisy itu tak kurang, iaitu sebanyak 100 ekor. Semua pembesar dapat 100 ekor. Paling kurang lah, itu paling kurang, 100 ekor. Sementara orang lain pula, Nabi hanya memberikan 50, 40. Sehinggalah tersebar dalam kalangan manusia bahawa Nabi Muhammad adalah orang yang paling murah, paling pemurah. Dan dia tak pernah takut untuk jadi miskin. Dia satu istilah lah keluar zaman tu, waktu peristiwa tu. Yang pembesar-pembesar paling minima dapat 100. Kalau dia minta, Nabi bagi. Nabi tak tanya-tanya. Kenapa nak lagi? Kan dah cukup, tak ada. Dia minta dapat, dia minta dapat. Semua orang macam tu. Dan bagi yang bukan pembesar, mereka hanya dapat sekitar dalam 50 ataupun 40. Banyaklah tu kan. Dia dapat half. Dan setiap orang maklum lah. Kita bukan pemimpin, jadi kita dapat half pun dah kira syukur dah. 50, 40. Sampai kan dia orang kata, Muhammad memang betul pemurah. Dan Muhammad tak takut miskin. Sebab semua yang dia ada, dia beri. Okey. Kemudian, bila peristiwa tu jadi macam tu, baginda Nabi SAW ni, didatangi oleh orang-orang Mekah ni. Ramai lagi datang menuntut kepada baginda Nabi SAW. Berapa jumlah tentera sahabat dalam perang Hunain, ibu-ibu? Berapa ramai? Berapa ramai sahabat dalam perang Hunain? Ingat tak? 12,000 kan? 12,000. Ya. 10,000 adalah tentera Ansar. Ya. Yang 2,000 aja tentera Mekah ni. Yang 2,000 ni lah yang pergi tuntut. Yang 10,000 ni diam je. Bayangkan yang majoriti ni, yang 10,000 ni diam je. Yang 2,000 ni yang lebih-lebih lah. Kita kata lebih-lebih macam itulah. Okay? Jadi dia ni, mereka ni datang pada Nabi SAW ni, push kepada Nabi SAW ni, nak lagi. Dan riwayat kata apa? Sampailah Nabi SAW ni tersandar dekat sebatang pokok. Keletihan lah, beri, sampai Nabi ni tersandar. Lalu sampai tahap dah riwayat kata apa? Mereka ni menarik kain selendang baginda Nabi SAW. Masih lagi menuntutlah hak-hak mereka. Okay? Mereka join dalam peperangan kan? Jadi dia nak, jadi sampailah mereka tarik kain selendang baginda Nabi SAW. Kain ridak Nabi tu. Dan Nabi pun bersabda, kata Nabi, wahai manusia, kembalikanlah kain selendang aku. Tolonglah, kembalikan kain selendang aku. Kata Nabi SAW, kalau aku ada binatang ternak sebanyak pokok-pokok di kawasan Tihamah. Tihamah ni adalah satu kebun besar yang banyak tumbuh-tumbuhan yang subur. Nabi kata, kalau aku ada haiwan ternakan sebanyak kebun yang ada dekat Tihamah tu, nescaya kau akan dapati aku ni bukan orang yang bakhil lah. Maksudnya semua yang ada tu aku bagi. Aku tak akan ambil pun. Itu Nabi SAW. Okay? Dia, ibu-ibu pernah dengar tak satu kisah? Saya dengar ni, saya tak tahulah betul ke tidak, tapi ni video yang viral di media sosial. Saya tak pasti pemimpin yang direkodkan video ni daripada negara mana, tapi mereka ni datang daripada benua Afrika lah. Tak tahulah daripada Ghana ke, daripada Kenya ke, daripada Sudan, saya tak tahu. Tapi rupa paras mereka adalah dia datang daripada benua Afrika. Dia rekod ni, pemimpin ni dia tengah buat ucapan. Dia pun cerita, dia kata apa? Ni ibu boleh search lah dekat media sosial, ada ucapan ni. Dia cakap, dia pernah dijemput oleh salah seorang pemimpin di Malaysia, dia kata. Dia pernah jemput pemimpin di Malaysia. Apa tu? Kisah ni AQ tu apa? Al-Quran ke? Yes. Al-Quran. Okay. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang kemenangan, bantuan Allah sahaja, tapi tak didetailkan lah tentang pembahagian-pembahagian ni. Tak didetailkan. Pendetailan ni adalah riwayat sirah je. Okey, sekarang kita tunggu jap. Okey, jadi pemimpin ini cerita yang realiti kat sini, yang sekarang ni. Pemimpin daripada benua Afrika ni, dia kata satu hari dia dijemput oleh salah seorang pemimpin Malaysia. Saya tengok video tu sebab disebut pemimpin Malaysia. Dia pun pergi Malaysia, sampai Malaysia, dia kata kami ni dibawalah berjalan-jalan sekitar Kuala Lumpur. Lalu kami pun dijemput pada malam tu untuk makan malam. Dia kata makan malam dekat rumah menteri ni sangat mewah. Last sekali dia pun naik satu koridor dekat rumah menteri ni.
Dan dia berbual-bual, dia tanya pada menteri ni, macam mana kamu dapat harta yang sangat banyak ni? Adakah gaji menteri dekat Malaysia ni boleh beli rumah yang sangat besar, hidangan yang sangat hebat ni? Kata menteri tu apa? Cuba kamu tengok highway dekat sana tu. So yang apa? Yang menteri daripada negara Afrika ni dia kata apa? Saya nampak. Dia kata apa? Semua peruntukan negara kami beri pada jalan tu. Tapi 10% daripada peruntukan tu masuk poket saya. Saya tak tahulah cerita ni betul tidak, tapi ucapan tu adalah ucapan daripada pemimpin negara benua Afrika. Ibu-ibu boleh search dekat media sosial, memang ada. Kat YouTube ke kat mana ada. Okay. Jadi dia kata 10% saya ambil tu, saya masuk dalam poket saya. Lalu dia kata apa? Sampailah satu tempoh tu pula, kami di benua Afrika jemput menteri yang sama datang ke negara kami ni. Kami di benua Afrika ni datang jemput menteri daripada Malaysia tu datang ke negara kami, dia kata. Apa yang kami buat? Dia kata kita jalan-jalan sekitar kawasan negeri kita ni, dia kata jalan sangat teruk. Jalan tak ada kemudahan langsung, jalan semua tanah merah. Kemudian sampai petang dia bawa singgah ke rumah menteri di benua Afrika ni lah. Dan singgah datang dan makan malam. Tapi makan malam luar biasa, lagi mewah. Dan menteri di benua Afrika ni duduk di rumah yang lagi mewah daripada menteri di Malaysia. Sedangkan jalan dia teruk, berlubang-lubang, tanah merah. Tapi rumah dia sangat besar. Lalu menteri Malaysia ni tanya, macam mana kamu boleh dapat rumah yang sangat mewah ni? Sedangkan negara kamu ni macam ni. Maksudnya bukan negara yang moden, negara maju kan. Negara biasa tapi kamu duduk rumah besar ni. Adakah gaji seorang menteri di benua ni besar? Apa kata pemimpin menteri daripada benua Afrika ni? Dia kata apa? Kamu tengok jalan tu. Dia kata, kamu tunjuk jalan di negeri kami ni. Dia kata tak nampak jalan pun. Dia kata tak nampak jalan. Mungkin banyak semak kan, tanah merah. Tak nampak jalan pun. Dia kata apa? Sebab apa kamu tak nampak jalan? Sebab 100% peruntukan negara untuk jalan masuk poket saya. Faham maksud tak? Okay. Saya tak pasti video ni dia sindir ke apa Ustaz? Saya tak pasti, tapi dia buat ucapan tu, video tu adalah ucapan dalam satu macam majlis besar. Okay, saya tak kenal siapa pemimpin benua Afrika tu dan saya tak tahu dia daripada negara mana. Tapi nak ceritanya, mana-mana pemimpin kebanyakan lah dia mesti ada untuk keuntungan poket sendiri. Kita tak nafikan. Siapa orang yang nak buat kerja tak nak ambil apa-apa keuntungan. Sebab itu kita boleh tengok mana-mana NGO, bank negara dah meluluskan 30%, dia boleh ambil sebagai kita kata apa, ini adalah kita kata ambil sebagai proses lah. Dari sudut macam-macam kita nak uruskan, kita punya NGO lah, duit sewa lah, duit gaji lah, apa semua kita boleh ambil 30%. Kebanyakannya sebenarnya tak sampai 30% pun. Kalau dia punya collection ni banyak, 2 juta, 3 juta collection kan, dia punya sumbangan orang ramai tu sangat banyak. Dia hanya boleh cukup ambil, contohlah saya bagi contoh je lah, mungkin 10%, 15% tu dah memadai dah. Tapi kalau kita boleh ambil 30%, kenapa tak ambil 30%? Kenapa nak ambil 5%? Sebab masing-masing akan fikir ini hak saya. Betul tak? Bank negara dah benarkan kita ambil 30%. Walaupun saya dah boleh bayar semua benda dalam 15%, tetap juga ambil 30%. Jaranglah ada orang kata kalau kita dah boleh bayar semua benda 15%, kita ambil je lah 15%. Yang lagi tu kita tak payah ambil, ni duit orang ramai biar kita agihkan. Jarang-jarang ada orang rasa macam tu. Semua orang akan fikir ini hak saya, ini hak saya. Tapi tidak pada baginda Nabi SAW. Okay? Okay, Bonda Zaliha dah tengok kan videonya? Okay. Okay, baik. Jadinya, jadi bila Nabi SAW ni sampai orang tarikkan selendang dekat ridak dia, Nabi pun kata, kalau aku ada haiwan ternakan sebanyak pohon yang ada dekat Tihamah, ada satu tempat yang sangat subur ni, semua tu aku akan berikan dan kamu akan dapati aku ni bukan orang yang kedekut. Okay. Kemudian Nabi SAW mendekati unta. Seekor unta tu, Nabi cabut bulu unta tu. Dan kata Nabi SAW, wahai manusia, demi Allah, aku tidak akan menyimpan saki baki harta benda ni. Satu harta pun aku tak akan simpan.
dan tidak juga tidak juga bulu ni. Maksudnya bulu yang Nabi cabut tu, Nabi letak kat tangan tu, bulu tu sangat sedikit. Nabi kata, harta benda kamu aku tak simpan, termasuklah bulu ni pun aku takkan simpan. Walaupun sedikit, harta yang bukan hak aku takkan simpan. Aku takkan ambil walaupun sedikit. Melainkan 1/5. Yang ini adalah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Allah lah yang menetapkan 1/5 daripada harta ghanimah itu adalah diberikan kepada baginda Nabi SAW. Ini adalah ketetapan Allah. Dia ada dua pembahagian. Satu namanya ghanimah, satu lagi namanya harta fa'i. Ini kita tak bincang lah. Okay? Kalau harta fa'i, semuanya itu milik Nabi SAW. Tapi dia jarang-jarang berlaku. Okay. Jadi Nabi kata apa? Tapi apa yang aku dapat 1/5 pun aku akan serahkan kepada kamu. Maksudnya, Nabi dapat, itu hak Nabi. Tapi tetap Nabi dikira orang yang paling banyak bersedekah. Maksudnya bukan Nabi ambil jadi untung diri sendiri. Tapi tetap disedekahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey. Kemudian, sambung lagi. Selepas memberikan harta rampasan perang kepada pembesar-pembesar Quraisy tadi itu, Nabi SAW pun mengarahkan Zaid bin Sabit membawa baki daripada harta rampasan perang dan kumpulkan orang ramai. Kemudian Nabi baru membahagi-bahagikan harta itu kepada orang ramai. Setiap orang daripada mereka mendapat 4 ekor unta dan 40 ekor kambing. Anggota tentera yang menunggang kuda diberikan 12 ekor unta dan mendapat 120 ekor kambing. Maksudnya jumlah yang sangat sedikit berbanding dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Bayangkan, tadi dapat sampai 100 ekor, kita dapat 4 ekor je. Contohlah. Tadi dapat 100 ekor ni. Kalau dia minta, Nabi tambah lagi 100 ekor. Dia minta, Nabi tambah 100 ekor. Kami dapat 4 ekor. Kita kata ni tak adil ni pembahagian ni. Logiknya macam tu. Tak adil ni. Tapi itulah yang Nabi SAW lakukan. Okey. Tapi di sinilah menunjukkan kebijakan baginda Nabi SAW. Bijaknya baginda Nabi SAW. Sebab tujuan Nabi buat macam tu adalah untuk melembutkan hati pembesar-pembesar Quraisy. Mereka adalah orang yang dah hidup dengan harta. Jadi Nabi jadikan harta dunia tu sebagai alat saja untuk jinakkan hati pembesar-pembesar Quraisy. Kalau kita tengok Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ni, dia kata apa? Seolah-olahnya Nabi jadikan harta tu seperti mana Nabi SAW letakkan dia kata apa, daun-daun kepada haiwan ni supaya dia selamat sampai ke kandang dia. Maksudnya jadikan umpan sajalah. Harta tu sebagai umpan saja supaya mereka lembut hati untuk menerima agama Islam. Kan saya pernah bincang dengan ibu-ibu. Kita mula-mula berikan harta kepada orang ni. Kita bagi dia harta. Tujuan dia untuk kita lembutkan hati dia untuk terima dakwah agama Islam ni. Nampak macam kita ni tak baiklah umpan orang tu dengan harta. Tapi sebenarnya bila seseorang tu belajar agama, kenal agama, percayalah dia akan lebih mencintai agamanya daripada hartanya. Harta tu hanya sebagai permulaan sahaja. Umpan awal sahaja. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sebab orang Quraisy adalah orang yang sangat cintakan harta lah. Sebab mereka ni adalah taikun-taikun yang memang kaya raya pada zaman mereka. Jadi kalau Nabi SAW tak buat macam tu, tak menarik hati mereka untuk beriman kepada Allah dan juga Rasul. Okey. Sekarang kita bincang pula. Bila harta ghanimah yang diagihkan, maka kalangan orang Ansar tak puas hati. Kalangan orang Ansar tak puas hati. Di antara orang-orang Mekah ni, orang-orang Madinah ni ada yang bercakap-cakap lah. Di antara orang-orang Madinah ni dia bercakap-cakap. Dia bercakap-cakap di antara mereka tak puas hati dengan Nabi SAW. Di antara mereka katakan Nabi dah kembali kepada kabilah dia. Maksudnya kabilah dia masuk Islam. Sekarang ni harta yang kita ada dia beri pula kepada orang-orang Quraisy. Sedangkan yang mempertahankan, yang berperang dengan baginda ni adalah orang Ansar, bukan orang Muhajirin. Tapi Nabi beri banyak harta kepada orang Muhajirin. Kecil hatilah orang-orang Ansar. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi SAW namanya Sa'ad bin Ubadah. Ni orang Ansar. Sa'ad bin Ubadah. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah. Orang-orang Ansar ni bercakap-cakap tentang kamu. Bercakap-cakap tentang kamu. Mereka tidak senang dengan harta yang diagih-agihkan oleh kamu.
kamu lebih memberikan kepada kabilah-kabilah Arab, iaitu kabilah-kabilah Mekah berbanding daripada orang Ansar sendiri. Lalu Nabi tanya pada Sa'ad bin Ubadah ni, wakil orang Ansar ni, adakah kamu berpihak kepada aku ataupun kamu berpihak kepada kaummu, iaitu orang Ansar? Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, aku lebih pihak kepada orang Ansar, kaum aku sendirilah. Tak berpihak pada Nabi, dia kata, aku berpihak kepada orang Ansar. Lalu Nabi SAW kata, wahai Sa'ad bin Ubadah, kamu kumpulkan orang-orang Madinah. Maksudnya orang-orang Ansar dihimpunkan. Jadi Sa'ad bin Ubadah pun panggil lah 10,000 orang-orang Madinah ni berhimpun. 10,000 berhimpun semua tentera ni. Ketika itu ada kalangan orang Muhajirin, orang Mekah yang join. Sebab apa orang Muhajirin ni join? Sebab dia rasa bersalah lah. Dia nampak perbuatan yang Nabi buat tu macam salah. Zahirnya nampak macam salah lah. Pembahagian tu macam tak adil. Jadi dia nak zahirkan rasa simpati dan empati tu, dia pun duduk dengan orang-orang Madinah. Tapi orang Madinah tak layan pun. Sebab marah kan. Ayolah kamu ni macam tu lah macam dia tak suka lah. Dia ada semangat perkauman kan. Jadi mereka ni dihalau. Kamu baliklah. Orang Muhajirin balik. Nabi hanya nak berjumpa dengan orang Ansar sahaja. Okey. Bila orang Ansar dah berkumpul di hadapan baginda Nabi SAW, adalah Nabi sebut beberapa dialog. Panjanglah ceritanya. Okey, Nabi sebutlah antara orang Ansar ni dia tak puas hati, dia kata apa? Dulu kamu didustakan, kamilah yang beriman kepada kamu. Waktu kamu dalam keadaan kesusahan, kamilah yang mencukupkan keperluan kamu. Waktu kamu diusir, kamilah yang memberi keamanan pada kamu. Maksudnya dia cerita, diungkit baliklah, ya Rasulullah, kami ni yang buat segalanya untuk kamu. Waktu orang Mekah tak beriman, kami beriman. Waktu kamu dihalau, kami yang memberikan perlindungan. Waktu kamu susah, kamilah yang cukupkan keperluan kamu. Orang Madinah ni diluahkan perasaan dia. Yang mana dia 100% telah berbakti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak apa Nabi cakap? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang Ansar, adakah kamu ni masih lagi terpaut hati pada dunia? Nabi kata, adakah kamu ni masih lagi terpaut hati pada dunia? Dunia tu, kata Nabi, aku telah jadikan alat untuk lembutkan hati orang Quraisy ni untuk menerima Islam. Nabi baru sebut kenapa Nabi buat macam tu. Aku jadikan dunia tu alat saja untuk lembutkan hati orang Quraisy untuk menerima Islam. Sedangkan kamu, wahai orang Ansar, aku telah benar-benar meyakini keislaman kamu. Sebab itu aku tak beri harta ghanimah tu. Sebab aku dah yakin dengan Islamnya kamu. Orang yang aku beri harta ni adalah orang yang masih lagi Nabi belum yakin. Nabi baru nak jinakkan hati mereka. Lalu Nabi kata apa? Tidakkah kamu rela, wahai orang Ansar, yang mana mereka tu pergi membawa kambing-kambing dan unta. Biarlah mereka bawa kambing dan unta tu sebagai harta ghanimah. Sedangkan kamu, wahai orang Ansar, akan membawa Rasulullah ke kampung halaman kamu. Maksudnya kamu dapat harta yang lebih lumayan lagi, iaitu Nabi SAW akan kembali ke Madinah. Kita boleh faham keadaan orang Madinah bukan disangka buruk dengan Nabi, tapi orang Madinah ni dia rasa apa? Nabi ni lebih kepada proksi dia lah, kroni-kroni dia, keluarga dia. Dan boleh jadi Nabi dah tawan kota Mekah, Nabi pun mungkin duduk dekat Mekah. Jadi itu mungkin perasaan yang dirasai oleh sahabat-sahabat Nabi ni. Tapi Nabi jamin, orang Mekah hanya bawa harta dunia sahaja, tapi orang Madinah akan membawa baginda Nabi SAW. Jadi Nabi pun kata, kalaulah tidak adanya hijrah, maksudnya kalaulah aku ni bukan orang Mekah dan tak berlaku hijrah, pasti aku orang Madinah. Nabi kata, pasti aku ni orang Madinah. Maksudnya Nabi lebih rela dan lebih suka untuk dikenali sebagai orang Madinah berbanding orang Mekah. Dan kemudian Nabi kata apa? Kalau ada satu lorong yang dilalui oleh orang Ansar. Okey. Nabi kata kalaulah ada satu lorong yang dilalui oleh orang Ansar dan satu lorong lagi dilalui oleh orang lain, pasti aku akan melalui lorong yang dilalui oleh orang Ansar, bukan orang lain. Maksudnya Nabi lebih suka pada orang Madinah, orang Ansar berbanding daripada bangsa yang lain. Lalu Nabi doakan, ya Allah, rahmatilah orang Ansar, anak-anak orang-orang Ansar dan juga anak-anak orang Ansar. Ini doa khusus daripada Nabi SAW. Bila kata dalam riwayat ni kata apa? Bila orang Ansar dengar je ucapan Nabi ni, terus orang Ansar ni menangis sampai membasahi janggut mereka. Dan mereka rela dengan pembahagian dan habuan
yang telah diagihkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita pun menjadi saksi yang Nabi SAW mengutarakan janji dia. Sebab akhirnya baginda Nabi pun wafat di kota Madinah, bukan di kota Mekah. Okey. Ini antaralah cerita di dalam peristiwa peperangan Hunain dan juga peperangan Taif. Insya-Allah selepas ni kita akan jumpa lagi untuk perbincangan topik yang berikutnya lah. Selepas ni dia masuk kepada tahun-tahun perutusan, tahun-tahun delegasi. InsyaAllah. Okey. Baik, kita berhenti dekat sini. Okey, saya nak buka soalan ke nak tutup terus Ustaz? Tak ada soalan kot ya. Tak ada soalan jemaah, tak ada, saya tutup. InsyaAllah. Okey. Tutuplah. Okey Ustaz, baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz atas perkongsian hari ini, masya-Allah. Moga dengan perang hari ini kita mengambil ibrah dah. Perang Rasulullah ni perang Rasulullah ni atas nama agama Islam lah. Walaupun harta rampasan banyak, tapi Rasulullah mengagihkannya dengan kebijaksanaan dan akhlak baginda Rasulullah. Apa lagi yang lebih berharga daripada harta tu selain daripada Rasulullah SAW? Itu yang buat rasa macam terharu lah, kan? Beruntunglah orang Ansar, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan tambah kefahaman kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi hingga sekarang. Selepas ini kita ada kelas hafazan tahfiz bersama dengan Ustazah Helen Sukma Indah pada pukul 10.30 pagi hingga pukul 12.30 hari, insya-Allah. Dan kuliah seterusnya 5.15 petang hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan saya Ustaz hilang saya punya ni. Tak apa, okey. Rujuklah nanti di grup Gubernur Iman. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.